Wajib memakai pelitup muka di tempat awam mulai 1 Ogos. Kopi Fasian, Izo Irita Sharonis Mijol, Mimpai Dio Zodot BTTV Sorop Diti. Penggunaan pelitup muka di tempat awam di Sabah diwajibkan mulai 1 Ogos ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata langkah itu selaras dengan arahan di peringkat persekutuan. Dah. Saya ada sign dan kita akan mestikan semua ya selaras dengan persekutuan punya arahan supaya semua pakai mask. Saya pakai mask tapi nak cakap nanti susah, tak ada dengar kan. Yeah, so I hope that we can make sure everybody mengikut aturan-peraturan untuk supaya jangan ambil ringan. Saya minta kerjasama kepada semua ibu bapa, keluarga dan juga anak-anak, jangan ambil ringan. Kena bawa mask dan pakai mask ya. 23 Julai lalu, Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan pemakaian pelitup muka diwajibkan di tempat awam dan pengangkutan awam yang sesak bermula 1 Ogos. Orang ramai yang ingkar boleh dikenakan denda RM1,000 mengikut Akta 342 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Mengenai perkembangan kes COVID-19 di Sabah, Muhammad Syafiee meminta rakyat agar sentiasa mematuhi penjarakan sosial serta memakai pelitup muka demi menghentikan penularan dan jangkitan virus itu. Katanya wabak ini boleh merebak jika tiada penjarakan sosial dan ini dapat dilihat di negara-negara lain di rantau ini. Malah negeri lain sudah ada tanda-tanda peningkatan kes. Semalam terdapat kes import rakyat tempatan yang pulang dari Pakistan yang disahkan positif. Yang yesterday was ada daripada Pakistan. Dia transit dan kita dapati dia positif dan kita akan mengambil langkah dan sedikit masa lagi mungkin pastikan bahawa macam mana cara kita kawal secara ketat untuk membolehkan supaya wabak ini jangan merebak ya, khususnya bila mana datang rakyat kita, orang tempatan tapi daripada luar negara lah. Ditanya tentang langkah mewajibkan individu baru balik dari luar negara dikuarantin di pusat kuarantin, Ketua Menteri berkata pusat kuarantin di Sabah telah dikenal pasti. Kita masih ada, yang sekarang ini kita masih gunakan hotel-hotel. Pusat kuarantin kita di sport kompleks masih ada. Cuma mungkin yang sekarang ini kita gunakan hotel-hotel, itu agak selesa untuk mudah bagi bukan hanya orang yang terkena COVID, tapi untuk petugas-petugas kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Itu yang sebaik mungkin kita gunakan hotel. Dah kenal pasti pun hotelnya. Semua individu yang pulang ke Sabah dari luar negara dikenakan perintah kuarantin wajib di pusat kuarantin ditetapkan. Semua individu yang pulang dari luar negara dan memasuki negeri ini sama ada melalui laut, darat atau udara akan dikenakan perintah kuarantin wajib di stesen kuarantin yang ditetapkan mulai esok. Tempoh kuarantin adalah 14 hari atau apa-apa jumlah hari yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Kos ujian Polymerase Chain Reaction PCR dan Rapid Test Kit RTK yang ditetapkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah juga akan ditanggung oleh individu katanya menerusi satu kenyataan hari ini. Kadar kos kuarantin di stesen kuarantin iaitu hotel yang diwartakan bagi warga negara dan bukan warga negara ialah RM150 seorang untuk sehari. Mulai hari ini juga Ketua Menteri berkata kerajaan negeri memutuskan untuk memperketatkan dan menguatkuasakan aktiviti dan perkara yang dibenarkan dalam Peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PPKP. Selain itu, pematuhan kepada prosedur operasi standard SOP di premis menjual makanan iaitu jarak 2 meter antara meja serta penjarakan sosial 1 meter dan kapasiti pelanggan. Katanya ketidakpatuhan kepada SOP ini akan menyebabkan pengusaha dan pelanggan di kompaun mengikut peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit.
Pertemuan antara dua calon Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie bin Haji Abdal dan Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berakhir dengan baik. Pertemuan antara Datuk Seri Muhammad Shafie bersama Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berakhir dengan baik. Namun, tiada sebarang kata putus yang diambil dalam menentukan siapa antara kedua-dua calon Perdana Menteri itu akan dipilih oleh Pakatan Harapan PH+. Muhammad Shafie berkata beliau sudah bertemu dengan Anwar yang dijangka menyatakan sesuatu selepas mengadakan mesyuarat bersama PH pada hari ini. Well, they will discuss in their own party meeting. I believe today don't ada mesyuarat, they discuss. But did he personally say anything today? Of course, he will say something, but we'll wait how the discussion will be. Yeah, because suggestion was to ensure that I'll be the solutions to cadangan itu untuk mengelakkan penyokong Tun, penyokong Anwar. Jadi kemungkinan kalau boleh saya satukan, itu satu langkah yang baik. Ya, tapi itu kita lihat dululah macam mana keadaan dia. Tapi saya tidak mau bagi tumpuan sangat tentang perkara ini, kerana ada yang jauh lebih penting bagi kita untuk membolehkan supaya negara ini dan juga negeri Sabah ditadbir dengan baik, kerana rakyat perlukan bimbingan, perlukan pimpinan. Ya, okey, diorang perlu kerja. Beliau berkata cadangan meletakkan namanya sebagai calon Perdana Menteri dikemukakan oleh Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng itu adalah satu cadangan yang murni yang kemudiannya diumumkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menurutnya, apa juga keadaan politik semasa, beliau selaku Ketua Menteri Sabah akan terus fokus mentadbir negeri berbanding bercakap mengenai siapa akan jadi Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar dia nak jumpa dengan saya, itu saja. Dan saya nyatakan tentang pendirian, tentang perkara itulah yang telah dicadangkan oleh mereka. Ada mesyuarat Pakatan Harapan hari ini. Ya, bagi saya cadangan itu is a noble cadangan daripada Guan Eng dan Tun Mahathir yang mengumumkannya. Ya. Dan kita lihatnya dari segi kedudukan apa yang politik. Bagi saya fokus kita ialah takbir negara, takbir negeri yang ada, rather than kita nakkan siapa dari Perdana Menteri, siapa calon Perdana Menteri. Orang kampung, orang rakyat ini tolonglah jangan banyak sangat politik sangat. Kita nak takbir negara, kita nak takbir negeri. Kalau asyik kita berdebat, keluar kenyataan di luar sana tentang siapa jadi, siapa tak jadi, ya. Sudah lama orang Sabah, orang Sarawak tidak jadi. Ketepi perbezaan untuk memupuk semangat cintakan negara. Rakyat di negeri ini harus ketepikan perbezaan agama, kaum dan fahaman politik dalam memastikan penyatuan bangsa dapat dilakukan dengan sebaiknya. Ketua Menteri berkata jika perbezaan sebegitu menjadi amalan, maka ia boleh menghancurkan penyatuan dan kesatuan sesuatu bangsa. Kita membangun negara kita ialah untuk generasi akan datang. Bukan kita pimpin negara kita untuk hanya kepada kita hari ini. Tapi kita nak besarkan negara ini supaya rakyat yang akan datang, generasi itu akan mendapat manfaat yang begitu besar daripada apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan pada hari ini. Datuk Seri Muhammad Shafie berucap di Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu pagi tadi. Beliau juga mahu penerapan semangat kecintaan kepada negara ini disemai dalam kalangan anak-anak muda sebagai penyambung generasi masa kini. Ini merupakan satu acara yang cukup kita alu-alukan, kerana dia merupakan satu program yang boleh menerapkan semangat kecintaan kepada negara di kalangan generasi muda. Cuma mungkin nanti babitkan budak-budak sekolah di masa akan datang, generasi yang muda untuk kita terapkan tentang kecintaan kepada negara ini penting. Kerana ini merupakan satu tunggak yang membolehkan sesebuah negara dan bangsa itu maju ke depan berhadapan dengan rintangan apa juga, oleh kerana ada penyatuan rakyat yang dan saya ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur atas usaha yang dilakukan pada hari ini dan kita teruskan
bukan hanya mungkin di peringkat Bandaraya Kota Kinabalu. Saya telah minta supaya sampaikan ke peringkat daerah-daerah supaya masyarakat kita di peringkat daerah-daerah memahami walaupun ada batasan kaum agama, itu bukan menjadi penghindar bagi kita untuk bersatu dan berpadu, kerana ini merupakan satu perkara yang penting dalam mensejahterakan kemakmuran negara kita Malaysia ini. Ketua Menteri turut ditanya mengenai perancangan mengenakan cukai jualan besi buruk. Datu Seri Muhammad Syafiee berkata cadangan itu akan diteliti terlebih dahulu bagi melihat kesesuaian pelaksanaannya. Well, we're looking into that. Kerana ini adalah satu langkah, saya dah minta Kementerian Kewangan melihat dari segi keadaan dia pasal banyak scrap metal yang dibawa, dimasukkan dan perlu ada cukai untuk mendapatkan hasil negeri. Ya, we're looking into it. Ya, kita tengok volume dia dan kita tengok daripada sumber dia. Ya, kalau sumber itu menggalakkan dan boleh kita letakkan, dan is okay. Ya. Kerana kita tidak mahu pula terjejas dari segi industri yang ada. It must be very thorough kind of. Dan bila kita impose certain tax ni, ini penting bagi kita. Ya, hasil kepada negeri. Ketika perbahasan di Dewan Rakyat semalam, Datuk Seri Muhammad Syafiee meminta Ahli Parlimen Keningau, Datuk Dr. Jeffrey Kitengan bertanya kepada Kerajaan Persekutuan, siapa sebenarnya yang berkuasa mengeluarkan kad pengenalan. Terdahulu Ahli Parlimen Penampang Datuk Darren King telah mencela meminta Datuk Seri Muhammad Syafiee menyatakan pandangan beliau tentang peranan Kerajaan Persekutuan mengatasi masalah pendatang tanpa izin parti di Sabah. Ketua Menteri berkata sebelum ini Jeffrey mengadakan demonstrasi menuduh beliau yang mengeluarkan kad pengenalan. Namun disebabkan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, Star itu kini bersama Persekutuan, maka adalah lebih mudah untuk beliau mengemukakan pertanyaan itu. Sebelum ini, Jeffrey mendakwa kerajaan negeri mengeluarkan dokumen termasuk kad pengenalan kepada mangsa kebakaran setinggan di Sabah. Walaupun hakikatnya agensi yang terlibat ialah Jabatan Pendaftaran Negara, Jeffrey tetap menuding jari ke arah Ketua Menteri. Tuduhan tersebut sebenarnya hanya bertujuan meraih sokongan politik peribadi Jeffrey melalui kaedah memburuk-burukan kerajaan Sabah. Perkara ini amat penting bagi kita, kerana saya ini bukan hanya di label. Waktu saya perjuangkan UMNO dahulu, saya digelar sebagai anjing semenanjung. Dan lepas itu, bila saya memerintah di peringkat negeri Sabah, saya ni bapa PTI yang keluarkan kad pengenalan. Dan saya bimbang, ada yang orang buat demonstrasi di jalan raya, termasuk Ahli Parlimen Keningau, di merata tempat nak menyatakan bahawa inilah yang dikatakan bahawa pengeluar IC. Sekarang dia jadi timbalan menteri dah. Dah cek sama ada ini kuasa kerajaan negeri Sabah ataupun kuasa Ketua Menteri kan dia buat IC, ataupun kerajaan pusat, Jabatan Pendaftaran ataupun Immigration. Meskipun hangat dengan isu lompat parti, 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kerajaan Sabah terus setia bersama Ketua Menteri. 4 lagi ahli Dewan Undangan Negeri Adun Parti Warisan Sabah termasuk seorang yang ditawarkan wang RM5 juta untuk melompat parti, menyatakan pendirian mereka untuk kekal bersama dan menyokong Ketua Menteri yang juga Presiden Warisan. Mereka ialah Adun Tempasuk, Datuk Musbah Jamli, Adun Datuk Dumi Pengiran Masdal, Adun Sebatik, Datuk Muiz Piko dan Adun Banggi, Muhammad Muhammarin. Mereka turut menjelaskan bahawa pendirian untuk kekal setia bersama warisan itu juga demi kepentingan rakyat yang dianggap lebih penting daripada terus berpolitik. Saya berpendirian untuk terus bekerjasama dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah laku Presiden Parti Warisan. Walaupun banyak desas-desus sekarang ini yang mengatakan bahawa ini kerjaan bertukar lah dan sebagainya. Tapi pada saya ini cuma spekulasi biasa dalam politik. Walau bagaimanapun kita sebagai pemimpin kita perlu melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita kepada rakyat. Itu yang paling penting pada saya. Jadi ini semua pemimpin-pemimpin di saat ini patutnya memikirkan soal masalah yang dihadapi
oleh rakyat di kawasan masing-masing, bahkan di seluruh negeri Sabah dan juga negara kita Malaysia yang tercinta ini. Jadi itu yang paling penting yang kita berikan prioriti. Bukannya soal politicking, tidak habis-habis. Pilihan rakyat sudah selesai. Patutnya kita tunggulah sampai masanya, nanti rakyat akan menentukan. 4 adun berkenaan ditemui selepas perjumpaan bersama Ketua Menteri di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah, Kota Kinabalu petang tadi. Mengenai sama ada beliau turut menerima tawaran daripada pihak tertentu, Musbah berkata ada menerima panggilan daripada orang tertentu tetapi ia tidak perlu dilayan. Kita ada juga terima panggilan lah daripada orang-orang tertentu, tapi pada saya itu perkara biasalah. Kita tidak perlu layan benda-benda seperti ini. Karena apa yang paling penting pada saya fokus kepada kerja saya di kawasan. Apalagi kami baru saya terkena banjir. Jadi tentu banyak perkara yang mau dibincang dengan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah di ground, bukannya soal politik. Sementara itu, Adun Lahadatuk yang juga pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dumi Pengiran Masdal, menjelaskan bahawa beliau turut menjadi sasaran ejen politik menyertai parti lawan dan ditawarkan wang RM5 juta serta jawatan namun ditolak. Tapi kita mempunyai pendirian, macam kami sudah, orang bilang ini sudah senja ini. Tidak, kita akan meninggalkan kita punya ketua. Saya memang tetap teguh bersama-sama warisan. Walau apa terjadi pun. Dia mentawarkan saya masih juga pembantu menteri dan dibagi macam 5 juta. Dan pihak dia akan datang, akan dicalonkan. Saya cakap sama dia, sekarang saya pembantu menteri. Saya mau macam gurau-gurau lah. 5 juta saya ada di rumah. Mana ada 5 juta, tapi cuma saya macam supaya mengelakkan diorang tu lah. Tapi insyaAllah saya tidak akan orang bilang berliara. Adun Banggi yang juga pembantu Menteri Pelajaran dan Inovasi, Muhammad Muhammadin berkata, keadaan seperti ini iaitu memujuk wakil rakyat untuk beralih arah adalah tidak baik. Selaku pemimpin di peringkat DUN dan juga terlibat dalam pentadbiran kerajaan negeri, rasanya keadaan ini memberi gambaran yang tidak baik kepada masyarakat kita, bahawa khasnya dari segi mentaliti masyarakat dalam melabel WB mungkin sebelum inilah kan. Jadi pada hakikatnya ketika ini pendirian kami selaku adun-adun adalah masih teguh berdiri di belakang Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan hura-hura untuk memujuk WB untuk beralih arah itu sememangnya satu senario yang tidak sepatutnya berlaku lah. Kerana bagaimana kita mau mendidik masyarakat. Bagi Adun Sebatik yang juga pembantu Menteri Pembangunan Infrastruktur Negeri, Datuk Muiz Piko berkata setakat ini tiada mana-mana ejen atau tawaran diterimanya untuk berpindah parti. Setakat masih kekal dengan warisan. Oh, ejen tidak pernah ada ejen dan tawar-menawar tidak pernah. Selama ini belum ada. Ya. Apalagi sign itu apa? Itu SD. SD saya belum ada sign, baru saya ada sign satu saya. Di sini itu hari. Itu saya. Kalau tempat-tempat lain tidak ada. Jadi tawar-menawar ini belum ada. Yang telefon untuk panggil saya untuk berjumpa diorang pun belum ada. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dihukum penjara 12 tahun dan denda RM210 juta oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas kesalahan menyeleweng RM42 juta dan SRC International Sendirian Berhad. Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali membuat keputusan itu selepas berpuas hati pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Najib didapati bersalah atas 3 pertuduhan pecah amanah jenayah, 3 pertuduhan pengubahan wang haram dan 1 pertuduhan penyalahgunakan kuasa membabitkan dana SRC. Bekas anak syarikat One Malaysia Development Berhad, One MDB yang kini diletak di bawah Kementerian Kewangan. Pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk V. Sitambaram manakala Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah mengetuai pasukan pembelaan.
Wanita Sabah yang mempunyai masalah penyalahgunaan dada kini tidak perlu dihantar ke Semenanjung Malaysia untuk menjalani rawatan dan pemulihan. Kemudahan pertama seumpamanya di Sabah kini terdapat di Keningau. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Sri Zulkifli Abdullah berkata, sebelum ini wanita Sabah yang terjebak dengan dadah terpaksa dihantar untuk menjalani rawatan dan pemulihan di Bacok, Kelantan atau Tampin Negeri Sembilan. Ini kerana Sabah tidak mempunyai kemudahan sedemikian. Jadi di Keningau itu saya lihat sesuai untuk dijadikan pusat pemulihan wanita. Jadi di Sabah ini pusat pemulihan wanitanya tak ada. Kalau orang Sabah ada masalah terpaksa dihantar ke Bacok, Kelantan ataupun di Tampin Negeri Sembilan lah. Jadi tahun ini saja kita ada lebih daripada 185 orang wanita yang diletakkan di bawah pengawasan lah. Dan mungkin mereka ini sebenarnya memerlukan rawatan yang penuh di sebuah pusat lah. Beliau berkata demikian pada sidang akhbar program bersama keluarga orang kena pengawasan OKP di Rumah Komuniti Kampung Darau menggatal hari ini. Katanya satu lagi pusat pemulihan kecil bakal dibina di Sempurna bagi menampung keperluan merawat golongan tersebut di Sabah. Mengenai program berkenaan, beliau berkata sokongan komuniti amat penting untuk memastikan OKP dapat dipulihkan dengan kadar segera. Itu sebab program-program dengan keluarga, dengan sekolah, dengan tempat-tempat kerja ni mustahak lah untuk mencuba sedaya upaya mengelakkan seseorang itu daripada mula terjebak. Terdapat 30 pusat pemulihan di negara ini dengan hanya 2 pusat untuk wanita. Sementara itu, seorang peserta OKP, Kusi, bukan nama sebenar, meluahkan perasaan syukur apabila keadaan dirinya lebih baik berbanding dahulu. Perbezaan ketara diri sendiri, tubuh badan, syukur. Dulu tubuh badan saya dulu kurang 50 kilo. Saya ada dalam 48 macam tu. Sekarang saya rasa 65. Syukur. Ya. Okey. Itu daripada segi fizikal. And then daripada segi dalamannya memang ada. Salah satu dia macam sebelum di dalam tempoh pengambilan tu dalam tempoh pengambilan tu ada macam merasa emosi terkacau, emosi terganggu, perasaan yang tidak terkawal. Itu semua ada dalam diri sebelum ikut program lah. Selepas daripada tu saya tidak ambil ni, syukur banyak perubahan. Kes samun geng band tumpas di Sandakan. Polis berjaya menumpaskan geng samun dikenali geng band dengan penahanan 5 suspek termasuk seorang wanita di Sandakan. Semua suspek yang berusia 26 hingga 38 tahun itu ditahan antara 14 hingga 18 Julai lalu di Sandakan dan Lahadatu. Susulan penahanan itu, polis percaya berjaya menyelesaikan 2 kes samun di Bandar IJM dan Jalan Lela awal bulan ini. Ketua Polis Daerah Sandakan Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata, mereka antara 53 suspek yang ditahan sepanjang Jun hingga semalam yang terbabit dalam pelbagai kegiatan jenayah termasuk samun, pecah rumah dan curi kenderaan. Penahanan itu membabitkan 41 kes dan 103 unit barangan yang dirampas termasuk kereta curi, 2 motosikal serta sebuah kereta sewa yang dipercayai digunakan untuk kegiatan jenayah. Hasilnya pihak kami telah berjaya menangkap lebih kurang 53 orang suspek yang disyaki terlibat dalam pelbagai jenis jenayah seperti samun, pecah rumah dan lebih kenderaan di daerah Sandakan ini. Dan daripada 53 orang yang ditangkap ini, 25-nya adalah terdiri daripada warga negara dan 28 adalah bukan warga negara. Dan umur mereka ni dalam lingkungan 23 tahun hingga 40 tahun. Dan hasil pemeriksaan saringan ujian IQ pada keseluruhan suspek ini didapati 40 daripada mereka ini didapati positif dadah jenis metamfetamin itu syabu. Ketahuan Misomo Toko Vago.